Dari keluar mengundi bukan sebab benci kepada UMNO. Saya memang tak suka kepada Zaid Hamidi ke, dulu Najib ke, Rosmah. Tapi saya bukan tak suka kepada peribadi dan batang tubuh dia. Saya tak suka kerana bila dia culas dalam buat kerja, bila dia tak amanah, bila dia fikir tentang kepentingan dan kekayaan diri dia, dia memangsakan sebegitu ramai orang yang sepatutnya mendapat pembelaan. Sebab itu kita masuk pilihan raya, saudara-saudari. Bukan sebab nak bagi Perabah jadi wakil rakyat. Bukan sebab kita rasa kalau kita mengundi orang itu, orang ini, orang besar. Kita keluar mengundi kerana masa depan kita bergantung kepada orang yang kita letak ke parlimen. Parti yang kita pilih untuk bentuk kerajaan, dan akhirnya Perdana Menteri dan menteri-menteri yang akan menguruskan harta kekayaan negara bagi pihak kita, kerana kekayaan itu bukan milik mereka. Negara kaya, negara maju, negara berkembang hasil sumbangan daripada kerja kuat dan penat setiap seorang daripada rakyat Malaysia. Kamu Melayu, Cina, India, miskin, kaya, setiap seorang daripada kita ada bahagian dan hak kita daripada kekayaan negara ini. Sebab itu kalau kita pergi di kawasan-kawasan bandar, kalau Melayu yang di Pekan, ada orang Melayu Pekan tengah tengok ni, Melayu yang tiap-tiap hari kalau fikir pasal Zaid Hamidi ni menangis sebab takut dia masuk penjara. Dekat Bagan Datuk contohnya, ada yang tengok. Kalau Melayu kita balik kampung daripada Kuala Lumpur, tanya, dia tak faham kenapa orang-orang bandar, Melayu, Cina, India dah 15 tahun tolak UMNO Barisan Nasional. Tidak ada satu ibu negeri pun di negara ini yang dipegang oleh UMNO Barisan Nasional. Kalau di Kuala Lumpur, semua kerusi ini milik Keadilan dan Pakatan Harapan kecuali Putrajaya saja. Kalau orang Melayu di luar tanya, kenapa orang Melayu, Cina, India di bandar itu begitu? Bukan sebab kita bukan Melayu. Kalau orang katalah, oh kamu ni kalau duduk bandar dah tak jadi Melayu macam kami, dah tak pilih parti UMNO bersilang keramat ini. Sebabnya kita yang di bandar lebih terhimpit dengan segala masalah yang timbul apabila kekayaan negara itu tidak diuruskan dengan baik. Kalau harga barang naik, yang paling kena, paling teruk sekali ialah pertama, orang bandar. Kalau harga minyak naik, macam zaman Najib dahulu, dia buang subsidi tiap-tiap minggu, harga minyak naik. Yang paling teruk kena ialah orang-orang yang duduk bandar dan separa bandar. Kalau harga rumah tidak terkawal, kerana tanah-tanah yang sepatutnya digunakan untuk perumahan rakyat terbanyak diberikan kepada kroni, supaya kroni boleh buat projek besar-besar ambil untung ratus juta. Yang tidak ada rumah dan tidak mampu untuk ada rumah yang baik adalah orang bandar dan separa bandar macam saudara-saudari. Sebab itu kalau datang di sini di Batu, insya-Allah di kawasan saya di Pandan, bila kita pergi, kita boleh tengok sepanjang dari satu dekad ke satu dekad, keadaan makin menekan saudara-saudari. Sebab apabila kekayaan negara itu tidak diuruskan dengan baik, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi, ini kira ceramah pertama saya, ucapan pertama selepas parlimen dibubar. Apa tanggungjawab saya sebagai seorang pengundi? Orang tanya saya, kamu berkempen untuk menang, nak bentuk kerajaan. Kamu tak cakap pun sebenarnya macam mana nak selesai masalah. Kalau cik yang selalu dengar saya ceramah daripada 10, 12, 13 tahun dahulu,
awal-awal dahulu saya tumpu soal masalah. Saya cerita macam mana kekayaan negara ni orang rompak. Dulu orang tak percaya. Cerita pasal rasuah ni orang tak percaya. Dulu kalau saya cerita menteri ni, anak dia tak ada apa pun, tapi dapat 250 juta. Dia kata dia nak buat lembu, nak pelihara lembu supaya negara kita ni tak payah import daging lembu. Dia ambil wang itu, lembu tak ke mana, dia pergi beli kondom. Orang tak percaya awal-awal. Dulu saya ingat 10-15 tahun dahulu saya sebut sahaja, esok lusa polis datang ketuk pintu rumah saya. Saya sebut sahaja, esok lusa saya dapat surat cinta, surat saman. Berapa puluh surat saman saya dapat dulu. Sekarang saya sedari tak dah. Hanya 2-3 orang je. Kalau menteri itu, dia berani buat bising, itu pun dia tak berani saman. Paling hebatlah dia akan buat apa? Dia pergi kacau polis. Saya kalau pergi ke balai polis ni tak ada masalah. Ini kira-kira hotel percutian pendek saya dulu. Sekarang dah lama tak masuk lokap. Kalau masuk sekali lagi, okey je, dah lama tak masuk lokap. Polis kenal saya kenal polis. Polis banyak kerja lain. Kalau kamu dituduh suap, makan duit, pecah amanah, undang-undang kita kata, kalau kamu betul-betul tak ambil duit, samanlah. Apa yang payahnya? Saman. Sebab sekarang saya contoh, saya beritahu kawan-kawan, hidup susah sekarang ni. Jangan buat skim cepat kaya, jangan scam orang. Ada jalan pintas untuk kita buat duit cepat. Pastikan kita kena saman dengan pimpinan UMNO Barisan Nasional, PAS ataupun Bersatu. Sebab selalunya kalau kita sebut benda yang benar, kalau dia saman, masuk mahkamah, dia kalah, dia kena bayar kita. Saya sekarang ada wang tengah tunggu ni 400,000. Tak dapat-dapat lagi saya menang saman lawan Syarizat Jalil dulu. Jadi sebab itu saya kata, sepatutnya kalau dulu-dulu dia berani saman. Sekarang menteri-menteri ni, pimpinan-pimpinan besar ni, dia tak berani saman dah. Sebab pergi mahkamah, demi mahkamah dia kalah. Bukan saja dia kalah, dia kena bayar 100,000 sana, 200,000 sini. Sekarang dia ambil taktik baru. Sama ada dia buat diam, dia tak jawab langsung, dengan harapan saya duduk diam, saya putus asa dan saya tak bising.